Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, terima kasih kerana mengikuti episod 2 bicara negarawan yang disiarkan oleh TV Minda Profesor, Anjuran Majlis Profesor Negara. Saya alu-alukan tetamu kita pada hari ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, juga Duta Khas Seratus Menteri Malaysia ke Timur Tengah, dan Naib Presiden Persatuan Ulama Sedunia. Dan kita ada juga di talian Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Radwan Encik Ros, Presiden dan juga CEO Majlis Profesor Negara. Seperti mana yang kita tahu, darurat telah pun diisytiharkan di negara kita pada minggu lepas bersama dengan perintah atau PKP bagi tujuan untuk menghalang penularan wabak COVID dan meredakan suhu politik. Dan kita dalam tempoh, sebab darurat ni katanya sampai awal bulan 8 nanti. Dan kita di Majlis Profesor Negara, seperti dalam episod yang pertama siri bicara negarawan, diwujudkan untuk kita mendengar pendapat daripada pemikir, pemimpin masyarakat, agamawan dan ilmuwan di negara kita untuk sama-sama merancang melakukan sesuatu yang boleh mengeluarkan masyarakat kita selepas kita berada di era COVID ini. Sebab kita percaya masalah yang kita sedang lalui sekarang ni tidak pernah dilalui dalam sejarah kita, sama ada segi ekonominya, dari segi kesehatannya, dari segi politik. Jadi untuk awalnya kita akan mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Radwan Encik Ros untuk ada sedikit gangguan punya jam. Saya ulangi, saya dengan suka citanya menjemput Yang Berbahagia Profesor Dr. Radwan Encik Ros untuk menyampaikan kata-kata haluan. Dipersilakan. Ya, terima kasih Dr. Muhammad Asri yang menjadi moderator kita pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati dan saya muliakan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, yang merupakan Presiden Parti PAS, para pendengar dan mereka yang mengikuti program kita pada kali ini, dan seterusnya saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu kita sama-sama panjatkan segala rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kesempatan kita pada petang ini untuk bersama-sama membincangkan satu tajuk yang bagi saya merupakan satu tajuk yang sangat penting kepada negara, terutama sekali kepada generasi masa depan kita. Tajuk yang dipilih, masa depan Malaysia, ke mana kita. Dan terlebih dahulu kita semua menyedari Malaysia sebagai sebuah negara seperti juga negara-negara lain sedang menghadapi cabaran yang sangat hebat. Ujian Allah atas wabak COVID yang kita hadapi hampir 1 tahun lah, sejak awal tahun lepas, bulan 2, bulan 3, dan sekarang saya nampak masih belum ada tanda-tanda untuk dalam waktu terdekat ini. Dan diburukkan lagi keadaan dengan banjir yang kita hadapi. Dan secara tidak langsung, ini semua menyaksikan kehidupan kita, segala aspek yang kita alami mempunyai cabaran yang sangat besar. Dan dalam aspek ekonomi umpamanya, semua sektor-sektor terjejas dengan teruknya.
sektor perhotelan, perbuatan, penerbangan, ya, dan kita saksikan banyak ya, pengangguran telah timbul ya, hasil daripada ini. Bukan saja nak wujud pekerjaan baru, tapi yang ada pun ya menghadapi masalah diberhentikan dan sebagainya. Namun di sebalik persekitaran dan mencabar itu dan kesannya yang sangat mendalam, kita dapati suhu politik yang berhormat, suhu politik negara bagi saya amat membimbangkan. Dan MPN kita berharap bersama-sama kita tidak jemu-jemu untuk sentiasa mencari jalan. Ya, kita merasa bertanggungjawab ya untuk memimpin masyarakat ya, untuk menjadikan negara ini ya lebih aman, makmur dan seterusnya ya, memberi perlindungan kepada masyarakat. But politics has always played a central role in our everyday life. Dia menjadi tunjang dalam segala-galanya. In politics, actually nothing happens by accident. Tak ada politik ni sebenarnya dia tidak berlaku secara sengaja. Politik ni sebenarnya diaturkan oleh pemain-pemainnya. Jadi untuk sesi ini saya dan juga rakyat Malaysia ingin mendengar ya dari Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru ya, bagaimana agaknya pendirian PAS dalam merencanakan politik negara dan seterusnya ya, ke mana negara nak bawa untuk masa depan supaya kita benar-benar dapat menjadikan negara ini sebuah negara yang mempunyai persekitaran yang kondusif, yang memberi perlindungan dan jaminan kehidupan, keselamatan kepada semua masyarakat. Jadi saya amat mengagumkan ya pelibatan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru ya, dan saya sangat menghargai ya sesi pada kali ini. Itu saja Dr. Sri ya, dan saya akan kalau ada kesempatan ya juga akan mencelah dari semasa ke semasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya bagi Prof. Datuk Radwan. Saya sekali lagi mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru kerana dapat meluangkan masa bersama-sama kita pada petang ini untuk berkongsi pandangan dan menjawab beberapa persoalan yang bakal saya kemukakan. Terlebih sebelum itu saya akan menjemput Yang Berhormat Tuan Guru dalam 10 atau 15 minit untuk menyampaikan ucap utama berkenaan dengan tajuk ini, iaitu masa depan Malaysia, ke mana kita. Kemudian kita akan susuli dengan soalan atau Q&A session. Dengan itu saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Bahagia Tuan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Firman Allah yang bermaksud, katakanlah, berdoa, wahai Tuhan kami yang memiliki kerajaan, pemerintahan, Engkau kurniakan pemerintahan pada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabutkan kerajaan pada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Di dalam genggaman kekuasaan-Mu sahaja segala kebaikan, wahai Tuhan kami. Yang dihormati Dr. Mam Aziz selaku moderator, yang berbahagia dan dikasihi Profesor Datuk Ridwan Cik Ros, pengurusi Majlis Profesor Negara, semua warga Majlis Profesor Negara, semua hadirin hadirat yang dikasihi dan dihormati sekalian. Tajuk yang diminta supaya saya huraikan, masa depan Malaysia, ke mana kita.
Walaupun yang mengetahui masa depan itu Allah Ta'ala. Namun kita disuruh merancang. Kerana Allah kurniakan kepada manusia keistimewaan daripada makhluk yang lain. Bukan sahaja punya jasad, punya roh, mereka punya akal. Ditakdirkan hidup bermasyarakat. Maka mereka diberi peranan bukan sahaja beribadat kepada Allah Ta'ala, termasuklah memakmurkan bumi, disebut khilafah. Dan diisyaratkan oleh Allah dalam Quran apabila menciptakan Nabi Adam AS. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah apabila Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku nak ciptakan satu makhluk di muka bumi, makhluk manusia, untuk menjadi khalifah. Yang ditafsirkan oleh Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Dan ulama yang lain, Al-Ma'rudi, di antaranya, khilafah itu dengan makna iqamatud din wa siyasatud dunyawi. Menegakkan din, iaitulah Islam, dan mengurus dunia dengan Islam. Dengan maksud mereka bukan sahaja beribadat, termasuk mengurus dunia ini dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemampuan akal yang diizin oleh Allah Ta'ala. Walaupun manusia itu punya akal, punya bijaksana, namun mereka tetap mempunyai kelemahan makhluk. Maka Allah kurniakan hidayah melalui Rasul ini lantik dan wahyu yang diturunkan, yang dikumpul dalam kitab, yang akhirnya Al-Quranul Karim. Bagi umat Islam, petunjuk yang boleh menyelamatkan masa depan manusia ialah mengikut petunjuk Tuhan yang menciptakan alam, yang maha mengetahui. Perlu kita sedar, Allah Ta'ala letakkan di atas muka bumi ini, di antaranya ialah untuk menguji kita. Setelah kita diberi nikmat akal itu, kita diuji oleh Allah Ta'ala. Di antara ujian mengurus dan memerintah. Tabarakalladzi biyadihi ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Tuhan yang di dalam kekuasaannya sahaja segala pemerintahan, dan dia maha berkuasa. Dia menjadikan kamu hidup dan mati untuk menguji kamu. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun. Allah Ta'ala uji. Di antara uji dalam mengendalikan urusan bumi ini. Uji ini ialah dengan petunjuk Islam. Perlu diketahui, dalam masa ringkas ini, saya ringkas saja, Islam berbeza dengan takrif agama yang lain. Dengan sebab itu, kita tak boleh takrifkan Islam dengan religion dalam bahasa Arab. Ataupun agama dalam bahasa Sanskrit yang dimelayukan. Kerana Islam itu memberi makna yang lebih besar daripada agama, mengikut takrif yang dipahami oleh umum. Kerana bukan sahaja dalam perkara dinamakan agama, termasuk perkara cara hidup. Dalam segala aspek, ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Seterusnya kita perlu menyedari senario negara kita ini dimulakan tamadunnya dengan kedatangan Islam. Islam yang dibawa ke tanah air ini bukan saja Islam mengucap dua kalimah syahadah. Termasuk Islam memerintah negara. Dibuktikan dengan kenyataan sejarah. Bukan sahaja undang-undang Melaka yang masih dipelihara, termasuk Batu Bersurat Terengganu, termasuk undang-undang Pahang dan lain-lain yang tersurat, yang dibawa oleh penjajah ke negeri mereka yang disimpan, boleh dicari, boleh dibaca, menunjukkan bahawa Islam bukan sahaja mengislamkan manusia, termasuk mengislam dengan kerajaan dan pemerintah. Dilaksanakan dengan cara yang menakjubkan. Masyarakat Melayu yang mendiami Nusantara ini masuk Islam semuanya. Segelintir tak masuk Islam. Tanpa paksaan. Ini menandakan kejayaan Islam dalam mengubah pemikiran manusia. Dan telah berjaya mewujudkan kerajaan. Dan kita kena sedar bahawa Nabi kita Muhammad SAW
telah menunjukkan satu model yang unggul dalam sejarah manusia yang belum pernah disaksikan sepanjang zaman. Baginda diutus menjadi Nabi akhir zaman untuk seluruh dunia. Berbeza dengan Nabi-Nabi lain untuk kaum itu saja. Kerana Allah Ta'ala maha mengetahui dan mengurniakan kepada manusia di zaman yang akhir ini dengan kemajuan sains dan teknologi. Maka Rasul bukan untuk satu kaum, satu umat, satu negeri, satu zaman saja. Rasul akhir zaman untuk seluruh manusia. Sepanjang zaman. Dan diberi mukjizat ilmu Al-Quranul Karim. Dan kebijaksanaan yang luar biasa untuk melaksanakan Islam. Dan Nabi telah menunjukkan model mendirikan pemerintahan Islam masyarakat majmuk. Bukan sahaja orang Islam, termasuk orang bukan Islam. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, setelah tak diizinkan di Mekah, berhijrah ke Madinah, kerana masyarakat jahiliah Mekah menolak, terpaksa merempuh dugaan, ujian, akhirnya penduduk Madinah terima Nabi hijrah, datang ke Madinah, mengumpulkan orang Islam, menyatukan orang Islam dengan perpaduan umat Islam dahulu, Muhajirin Ansar. Walaupun orang Islam adalah kalangan minoriti, bukan majoriti. Majoriti adalah bukan Islam. Orang Arab musyrikin, orang-orang Yahudi berbagai kabilah termasuk Kristian yang mendominasi penduduk Madinah. Tetapi Arab berperang sama Arab, jahiliah. Yahudi dengan Yahudi berperang sama mereka macam-macam mazhab. Kristian sama mereka tak bersatu. Orang Islam bersatu. Orang Islam menguasai keadaan. Dan Nabi mengajak, setelah menyatukan orang Islam, mengajak bukan Islam yang tidak ekstrim, yang sederhana, yang berfikir matang, yang bosan dengan huru-hara. Mengajak mengadakan perjanjian Madinah yang terkenal. Mewujudkan sebuah negara, masyarakat majmuk di Madinah, menegakkan satu konsep yang adil untuk semua. Bukan sahaja untuk orang Islam. Dalam keadaan dakwah, mengajak manusia masuk Islam tanpa paksaan, mengajak bernegara masyarakat majmuk. Dibuktikan. Sehingga orang Islam bertambah jumlahnya. Mereka masuk Islam bukan dipaksa, tetapi kerana redha dengan keadilan Islam itu. Setelah Nabi wafat, disambung oleh para khulafa Rasyidin dan berkembang sehingga berjaya menumbangkan Parsi dan Rum. Parsi dan Rum yang jatuh itu bukan kekuatan tentera Islam sahaja, tetapi dengan kebencian rakyat mereka sendiri. Rakyat mereka tak sokong kerajaan mereka. Benci dengan kezaliman. Mereka lah Islam itu baik. Rakyat yang tak sokong kerajaan menyebabkan kerajaan lemah. Dua kuasa besar pun jatuh. Islam berkuasa menakluk ataupun membuka Parsi dan Rum, wilayah Parsi dan Rum, dan dilaksanakan dalam sebuah negara yang luas sehingga di peringkat mutaakhir daripada timurnya Nusantara, di baratnya Afrika Barat, di Eropah, selatan Eropah, Spanyol, daripada Asia Tengah sehingga Afrika Tengah. Dalam keadaan tak ada kemudahan perhubungan transport macam hari ini. Kemudahan hubungan yang mudah cepat pada hari ini. Tapi Islam boleh memerintah dalam masa 1000 tahun lebih. Sehingga jatuhnya kerajaan Utsmaniyah. Kejatuhan Utsmaniyah itu bukan sebab kelemahan ajaran Islam. Dengan sebab orang Islam meninggalkan ajaran Islam. Berbeza dengan kekekalan ideologi yang tersaksikan di zaman kini. Kita menyaksikan di abad yang lalu. Merodongnya negara-negara blok timur yang menganut sosialis, komunis. Merudum. Dan hari ini kita melihat liberal kapitalisme merudum. Demokrasi orang merudum. Sehingga berlaku pilihan raya di Amerika sebagai contoh. Setelah tak berjaya mencuri melalui demokrasi, merampok melalui demokrasi. Ini berlaku di Amerika hari ini. Kerana politik mereka tidak ada roh, tak ada iman, dosa dan pahala. Ini masalahnya. Ini kelemahan yang berlaku. Dan sebab itu kita perlu kembali kepada Islam. Islam tidak menolak segala yang baik. Segala yang baik. Dalam teori politik, manusia hanya kenal 3 teori saja. Sama ada demokrasi, teokrasi ataupun diktatorship. Itu yang diketahui oleh umum. Mereka lupa di sana ada Islam yang berbeza dengan yang lain. Namun demokrasi lebih sinonim dengan Islam. Ada hak rakyat, rakyat. Sinonim dengan Islam, demokrasi ini. Dan Islam bukan teokrasi. Kerana ulama-ulama Islam tak boleh mengadakan hukum sendiri. Macam Sami-Sami dan Padri. Tak boleh pindah hukum Allah Ta'ala. Kuasa rakyat tetap ada. Rakyat ada hak, tak boleh zalim. Walaupun dia ulama. Perlu diketahui. Maka teokrasi tak ada dalam Islam. Demokrasi tak ada Islam. Yang sinonim ialah demokrasi. Oleh kerana itulah kita memilih pendekatan demokrasi yang baik. Dan bagi Malaysia untuk menyelesaikan masalah Malaysia,
kita berempat pula memilih demokrasi. Walaupun sejak kita mencapai kemerdekaan 57 sehingga hari ini tak boleh kuasa kerajaan pusat, tetap pilih demokrasi juga. Walaupun kita berjaya hanya beberapa negeri saja, Kelantan, Terengganu, Kedah pada hari ini tak dapat kerajaan pusat, namun kita pilih demokrasi. Kerana pandangan kita demokrasi yang paling sesuai bagi orang Islam. Khususnya bagi Malaysia kita. Islam datang dari Malaysia ni bukan dengan kekerasan. Dengan dakwah, dengan aman, dengan damai, maka pendekatan kita damai, aman dan damai. Berdekatan keras mengundang campur tangan asing. Mengundang dilema dalam negara kita sendiri, berlakunya perang proksi macam negara Arab pada hari ini. Kita tolak pendekatan itu. Sebab itu dalam demokrasi kita ambil. Dengan sebab itu, bagi memperkenalkan perasaan Islam, kita menolak ideologi yang lain. Melalui mestilah Islam memimpin. Yang mutakhir, pendekatan Islam memimpin ialah kita satukan orang Islam dahulu. Kita ajak sahabat-sahabat kita daripada UMNO yang telah memerintah begitu lama dan mengalami masalah lama mereka sehingga jatuh dan tumbang. Dan kita ajak rakyat kita dalam bersatu untuk menyatukan umat Islam dahulu, perpaduan umat. Kita tubuhkan muafakat nasional dan perikatan nasional. PAH berpijak bukan mengadakan dua kolam untuk mengambil semasa. Tidak sekali-kali. Tapi menyatukan umat Islam dahulu. Ini pendekatan kita. Kita satukan sahabat-sahabat kita daripada UMNO, daripada bersatu, yang masih berkrisis, tak habis sehingga hari ini, supaya kita bersatu untuk mewujudkan satu kepimpinan Islam. Dalam masa yang sama, kita menghormati masyarakat majmuk. Mengajak bukan Islam yang sudah ekstrim, yang boleh menerima Islam, memimpin Islam, memerintah dengan adil untuk semua. Mereka boleh terima. Mereka perlu sedar sejarah Malaysia, dominasi penduduk Malaysia ini adalah orang Islam. Dengan sebab itu berilah peluang pada Islam. Dan kita menolak kerjasama dengan DAP kerana DAP memiliki sikap yang ekstrim. Pengalaman kita dengan DAP, dia seringkali campur tangan dalam urusan kita nak melaksanakan. Sedikit sahaja kuasa kita dapat di Kelantan, di Terengganu, itu mendapat pertengahan DAP. Padahal untuk orang Islam sahaja. Kita mengikut lunas perlembagaan. Pelaksanaan Islam untuk orang Islam sahaja. Orang bukan Islam, biar dia lihat. Dia lihat. Dia boleh pilih apa-apa cara dia mahu. Tapi dalam masalah kehidupan bermasyarakat, mesti bersama. Ada perkara beza, ada perkara bersama. Ini boleh kita selesaikan. Namun DAP campur urusan orang Islam. Ini sebab itu kita tolak kerjasama DAP dan menolak kawan-kawan kita yang bermudah dengan DAP. Dan kita mengambil kira UMNO dan bersatu merupakan parti orang Melayu dan ada rakan-rakan kongsi bukan Islam dalam parti-parti ini yang boleh melibatkan masyarakat majmuk. Ini pendekatan yang kita ambil. Dan kita telah berjaya mengambil alih kerajaan secara demokrasi tidak langsung. Di mana mengambil alih kerajaan bukan sahaja melalui pilihan raya secara langsung, termasuk melalui itu proses demokrasi dengan kita mengumpulkan ahli-ahli parlimen dengan jumlah Maaf, ada sedikit gangguan segi audio di situ. Syirah? Ya, Syirah. Pejabat Datuk Seri yang masalah. Oh. Okey. Sementara kita menunggu technician kita membuat pembetulan, kita harapkan penonton dapat bersabar seketika kerana ada masalah di pihak
tetamu jemputan kita hari ni, iaitu Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Kita harapkan masalah tu dapat diselesaikan secepat yang mungkin. Boleh tak? Boleh. Baik, Tuan Guru, sambung ada masalah tadi. Okay. Ya, saya terus masuk. Boleh, Kita boleh. telah berjaya mengumpulkan rakan-rakan daripada UMNO, daripada Bersatu yang menerima rancangan kita, dan termasuk kalangan bukan Islam. Dewan Himpunan Penyokong daripada PAS, termasuk kalangan bukan Islam daripada Bersatu, termasuklah dalam Barisan Nasional. Rakan daripada Sarawak menyertai Perikatan Nasional untuk kita mewujudkan kepimpinan Islam yang diterima oleh semua masyarakat Majmuk. Dengan libat masyarakat Majmuk sama sebagaimana yang diajak dari Islam. Itu peringkat asas yang kita bina. Malangnya kita menghadapi suasana wabak yang berlaku. Terpaksalah ditangani secara darurat. Dan kita mendukung darurat ini. Awal-awal lagi, peringkat awal kerana kita melihat wabak ini sudah melanda di seluruh dunia. Sehingga hari ini gagal untuk mendapatkan vaksin mengatasi wabak ini dengan berjaya. Dan makin hari angka makin bertambah. Sama ada kita berjaya mengalami wabak atau kita tak berjaya di Malaysia ni. Kalau kita tak berjaya, terpaksa kita tangani darurat. Kalau kita berjaya sekalipun, negara dengan kejaraan kita yang penduduk sangat besar seperti Indonesia, Filipina dan lain-lain akan datang tempat yang selamat. Jadi masalah mendatang asing perlu ditangani. Dan kita telah melihat bagaimana rakan-rakan kita berhadapan, khususnya anggota polis, anggota kesihatan, menerima kesan yang positif dari wabak ini. Dengan sebab itu terpaksa diambil tindakan yang segera. Saya dimaklumkan anggota polis sudah mengatasi 10,000 orang yang positif. Daripada rakan doktor, jururawat dan lain sudah ada mengenai masalah ini. Dan tenaga polis tak cukup. Dan di sana terdapat jalan-jalan tikus dan beberapa tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Sama ada dalaman kita sendiri ataupun dua kita sendiri yang perlu satu tindakan yang tegas. Maka undang-undang darurat perlu diisytiharkan untuk membolehkan kuasa kerajaan dengan secara matang, bukan secara melulu, tidak. Yang keduanya, suasana politik yang tidak menentu. Kita kena sedar, dalam suasana begini pun kita masih lagi berusaha nak cari kerusi ikut jumlah, dan sehingga hari ini tak ada siapa yang boleh cukup kerusi nak tubuh kerajaan. Atau tanda tangan, nama tak ada, senarai tak ada, agung tolak. Di Parlimen, usaha nak tolak bajet pun tak berjaya. Peringkat jawatan kuasa tak cukup juga, satu demi satu. Dan sehingga hari ini tak cukup. Dan bila diwar-warkan untuk kerjasama, UMNO tak boleh terima DAP, DAP tak boleh terima UMNO. Hanya segelintir saja. TUM tak boleh terima PKR, PKR tak boleh terima TUN. Ini jadi masalah. Warisan dengan TUN tak cukup. Jadi yang paling banyak dominasi kerajaan ialah Perikatan Nasional. Dengan sebab itu kita mesti tangani masalah ini. Maka langkah darurat perlu diambil. Darurat ini diambil dengan cara yang matang. Iaitulah yang pertamanya, dilantik jawatan kuasa khas untuk memantau darurat ini. Jawatan kuasa kalangan parti-parti politik, kalangan bebas. Semua pakar terlibat jawatan kuasa ini untuk menilai dalam masa darurat ini adakah boleh dihentikan darurat bila-bila masa. Yang kedua, kita tetapkan masa darurat sehingga 1 Ogos. 1 Ogos ni, kalau selesai masalah, kalau belum 1 Ogos pun, kalau jawatan kuasa ni mengatakan bahawa boleh berhenti darurat ni. Dan pilihan raya boleh diadakan sebagaimana dia kehendaki. Kalau buat pilihan raya sekarang, nak selesaikan masalah politik yang tak menentu, mesti pilihan raya. Pilihan raya suasana COVID akan memarahkan lagi suasana wabak ini. Dan sebab itu, darurat mesti dilaksanakan. Dalam hal ini, pihak yang mengurus pemerintahan mesti menggunakan kebijaksanaan mereka tanpa mengira pandangan-pandangan sampingan. Dan kita telah membuat kajian selidik daripada rakyat. Kita dapati majoriti menyokong darurat diadakan kerana mereka sedar ancaman COVID yang berlaku pada hari ini. Saya rasa itulah beberapa perkara yang ringkas yang dapat dikemukakan dalam masa yang terhad.
Mudah-mudahan kita dapat sempurnakan dalam dialog selepas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya Mak Tuan Guru atas penjelasan yang diberikan tadi. Dan kalau kita boleh ambil yang ujung-ujung yang Tuan Guru sebutkan tadi, masalah yang kita hadapi ini memang memerlukan tindakan drastik untuk diselesaikan. Sebab nombornya yang penyakit yang positif semakin meningkat dalam masa yang sama. Kita juga berdepan dengan krisis politik yang tidak berkesudahan yang akhirnya meresahkan masyarakat. Kita akan tinjau selongkar lagi masalah itu selepas ini. Sebelum itu kita telah masuk sesi soal jawab sekarang ni, Tok Sri. Saya ingin mulakan dengan menanyakan beberapa soalan pertama. Kita tahu di Asia Tenggara ini dah buat julung kalinya saya fikir dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia juga apabila Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru diangkat menjadi naib pengurusi Kesatuan Ulama Islam Sedunia. Dan ketokohan dari segi keilmuan itu dan ketokohan politik yang Datuk Seri ada yang diketahui umum merupakan arkitek utama kepada kebangkitan PAS, di mana satu ketika dulu PAS di zaman asri khususnya dikaitkan dengan nepotism, dengan kronism. Tetapi di zaman-zaman 80-an, 90-an sehingga kini, PAS telah mengangkat satu perjuangan iaitu menegakkan syiar Islam dan mengangkat ulama sebagai umara. Persoalan saya, sejauh mana dengan ilmu dan ketokohan yang Datuk Seri ada tu, Datuk Seri berpuas hati kerana dapat memindahkan ilmu yang ada menjadi pegangan kepada ahli dan parti PAS. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rendah diri, saya menegaskan bahawa walaupun di zaman mutakhir umat Islam tak ada tokoh macam Khulafa' Rasyidin, tak ada tokoh macam imam-imam mazhab yang alim dalam semua lapangan, tak ada tokoh macam Imam Syafi'i, Ibn Sina, Ibn Khaldun, tak ada tokoh macam itu. Mereka ni bukan sahaja ilmuwan dalam agama, termasuk dalam perkara sains dan lain-lain. Ini sangat hebat. Namun kita dapat mewujudkan kepimpinan secara kolektif, secara berjamaah. Ulama sendiri mesti dikumpulkan secara berjamaah, dan saya diajak oleh Persatuan Ulama Sedunia untuk menyertai kerana keterbelah saya dalam politik. Kerana ulama juga perlu melihat hal-hal politik. Bila saya ditugaskan untuk menyelesaikan beberapa krisis di Asia Barat sendiri, krisis di Yaman dalam Perang Teluk, Afghanistan, saya dilibatkan sama oleh gerakan Islam. Dan sebab itu Persatuan Ulama Sedunia mencadangkan saya jadi naib tanpa saya hadir dalam mesyuarat. Minta persetujuan, dan saya terima. Dan sekarang ini saya sudah letak jawatan nak tumpu kepada kerja saya sebagai politik kepada orang lain. Kepercayaan yang diberi sangat saya hargai. Bagaimana nak turunkan pengetahuan kepada generasi kita pelapis ini. Ini sangat penting. Ini perlu dilakukan melalui ilmu, penulisan, pengajaran, kuliah, pendidikan, kursus itu secara teori. Dalam masa yang sama saya membimbing pemimpin pelapis dalam parti kita. Dalam semua peringkat daripada muslim-muslimat ikut sama dalam kegiatan parti. Dan secara kebetulannya saya manfaatkan pengetahuan sama ada di Malaysia atau di luar Malaysia. Di Malaysia ni alhamdulillah saya diberi kesempatan bertemu dengan tokoh-tokoh veteran seperti zaman Tengku Abdul Rahman, seperti Dr. Burhanuddin, termasuk Dato' On, termasuk seperti Muhammad Dato' Asri, Anwar Rawa, Ustaz Fadilno, saya sempat semua. Di manakah antarabangsa saya sempat dengan 3 orang dengan Mursyam Ikhwan Muslimin, iaitulah Atal Masani, Mursyam yang kedua, Mustafa Masyur, Ma'mun Hudaibi, Mahdi Akif, Ahmad Banik, Mursyam yang sudah meninggal. Saya sempat dengan mereka. Kalau di Indonesia, saya temu dengan Datuk Dr. Muhammad Nasir yang pernah memimpin Masyumi. Dan mendekati mereka. Kalau di Turki, saya juga pernah bersama dengan Erbakan yang pernah memimpin Turki. Jadi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, dan
hasil pengalaman yang mereka ni saya manfaatkan untuk turun kepada menyelesaikan masalah negara kita dengan perubahan yang sesuai dengan realiti dan situasi di Malaysia. Namun kerja ini kerja yang sangat sukar, yang tidak mudah. Yang tidak mudah, memerlukan tenaga yang ramai. Dengan sebab itu kita perlu mengumpulkan ilmuwan-ilmuwan dalam segala lapangan. Dengan sebab itu saya mengharapkan supaya mahasiswa kita, graduan kita mesti mendalami dalam jurusan masing-masing. Jurusan masing-masing. Walaupun kita ada semangat Islam tinggi sekalipun, tetapi ilmuwan jurusan masing-masing mesti dalami betul-betul. Kerana untuk menegakkan Islam ini, laksana kita dirikan sebuah rumah. Kalau semua kita buat tiang, tak jadi rumah. Semua kita buat atap, tak jadi rumah. Ada yang buat atap, ada buat hitam, ada buat macam-macam. Ada bidang politik, ekonomi, sains, teknologi. Jadi mesti mendalami. Bila saya jadi Menteri Besar Terengganu, bahawa saya sedar perlunya tenaga-tenaga yang bersifat kolektif ini. Ini sangat-sangat penting. Itu harapan saya. Terima kasih. Baik, kita lihat PAS tidak asing daripada memberi penyelesaian kepada masalah masyarakat majmuk yang kita ada di Malaysia ni. Sebagai contoh, kalau kita perhatikan salah seorang Presiden PAS yang lalu iaitu Dr. Burhanuddin Helmi pernah mencadangkan supaya komuniti Cina, komuniti India ni diberi gelaran Melayu. Sebab Melayu ni kata dia bukan kaitan dengan darah, tapi dia satu konsep supaya orang-orang yang mau starting ke negara kita ni dapat diterima sebagai satu warga negara, iaitu warga negara Melayu. Jadi dalam kita berdepan dengan masalah masyarakat plural yang dicipta oleh British untuk sekian lama ni, Datuk Seri, bagaimana pandangan Datuk Seri dalam konteks untuk membawa perpaduan, khususnya bukan saja umat Melayu tetapi masyarakat di Malaysia tu secara keseluruhannya dari perspektif yang dianjurkan oleh Islam? Ya. Yang pertama, perlu dibetulkan bahawa Dr. Burhanuddin mempunyai satu pandangan tersendiri berdasarkan daripada Quran. Jadi maklumat itu tepat. Kebetulan saya mendekati Dr. Burhanuddin, dengar ceramah dia sikit sebanyak dan baca juga tulisan dia. Rakan-rakan universiti pun ada yang buat research tentang Dr. Burhanuddin. Memaklumkan kepada saya, maklumat semua jadi Melayu belaka itu tak betul. Kerana kita kena sedar, Quran menyatakan syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Kami akan manusia itu berbagai bangsa, berbagai kaum, suku kaum supaya mereka bertaaruf, bermasyarakat madani. Kita nak hapuskan bangsa tak boleh. Apa boleh kita buat? Perpaduan ummah berbagai bangsa. Itu langkah yang perlu diambil. Perlu diketahui bahawa kita menerima nasib acuan dicipta oleh British. Dr. Burhanuddin menentang Joe Sulai. Joe Sulai ialah menerima warga asing dibawa oleh British untuk jadi rakyat negara ini. Dr. Burhanuddin salah seorang yang menentang Joe Sulai bila nak mencapai kemerdekaan. Tetapi malangnya pimpinan UMNO pada masa itu menerima Joe Sulai. PAS sebagai satu pembangkang yang tunggal di masa itu menentang Joe Sulai. Menentang penerimaan warga asing secara mudah. Bukan tak boleh terima yang lama-lama itu jadi rakyat. Tetapi yang baru datang pun terima jadi rakyat juga. British buat macam itu. Sehingga dominasi orang Islam jadi lemah pada akhirnya. Dalam keadaan struktur masyarakat yang disusun oleh British. Orang Melayu diletak di luar bandar, China diletak di kawasan bandar, kemudian India di estate, kawasan-kawasan ekonomi tak ada pada orang Melayu. Menyebabkan ekonomi dikuasai oleh orang lain. Orang Melayu tak dapat kuasai ekonomi. Termasuklah dalam kemajuan ilmu. Kemudahan menuntut belajar, tak ada luar bandar, tak mencari bandar. Ini kita menghadapi masalah ini. Dengan sebab itu berlaku jurang yang berlaku pada hari ini. Dalam masa yang sama, kita masih mendominasi rakyat negara ini. Yang penting ialah, apa yang saya sebut ialah, supaya kepimpinan Islam itu mesti diiktiraf oleh semua. Mesti memimpin negara ini orang Islam. Mesti. Dalam masa yang sama, kita menerima masyarakat majmuk. Dengan sebab itulah PAS menerima struktur perlembagaan law rate yang diasas oleh bapa kemerdekaan kita dan pejuang kemerdekaan. Dr. Burhanuddin ada sama pada masa itu. Di mana perlembagaan kita berbeza dengan perlembagaan Indonesia, perlembagaan negara Arab sendiri. Perlembagaan Turki, sekular Turki lain. Malaysia meletakkan Islam agama persekutuan.
dalam masa yang sama membenarkan hak-hak agama lain. Kemudian hak Bumi Putera ada dalam perlembagaan Malaysia. Indonesia tak ada, negara lain tak ada. Ini ada. Hak kaum lain ada. Sebab itu kita ambil asas perlembagaan. Yang penting ialah kita takrifkan Islam mengikut takrif kita, bukan takrif religion. Ini sangat penting. Kita selesai realisasikan takrif itu saja. Dalam masa yang sama kita mengambil pendekatan mengajak kalangan bukan Islam yang sudah menjadi hakikat supaya begitu. Kita tak boleh napi kaum lain yang ada pada kita pada ini, mereka menjadi sebahagian kita. Tak boleh halau balik, tak boleh, itu tak betul. Mesti sama dengan kita. Tetapi bagaimana tangani? Tangani ialah Islam memimpin, adil untuk semua. Ini pendekatan kita ambil. Baik, tadi dalam ucap utama, Datuk Seri ada sebut berkenaan dengan pengalaman bersama DAP dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Menyentuh dalam hubung kait dengan perlembagaan yang Datuk Seri sebutkan tadi. Apakah elemen utama yang DAP cuba dalam konteks perlembagaan itu yang tidak disenangi dan cuba dibuang pada pendapat Datuk Seri? Dan adakah ini menjadikan DAP ni lawan kita kata, ataupun bukannya orang yang boleh kita ajak dia bersama untuk memahami kepimpinan Islam pada masa akan datang? Pengalaman kami dengan DAP lebih bersifat untuk mendapat kemenangan pilihan raya saja. Bila sampai nak realisasikan perlembagaan, terdapat pencanggahan. Contohnya, kita nak tegakkan Islam dalam perlembagaan. Hormati agama lain. Di mana perlembagaan mengatakan hak orang Islam boleh melaksanakan ajaran agama dia. Tak boleh ganggu agama lain. Bila kita nak laksanakan hukum Islam, mereka kelabah. Mereka tak setuju. Padahal kita tak ganggu dia, mereka ganggu hak kita. Kerana kita dimaklumkan pengalaman di Aceh sebagai contoh. Apabila kita mengambil pendekatan di Kelantan dan Aceh ikut kita. Iaitulah orang bukan Islam dipilih sama ada menerima undang-undang Islam atau undang-undang mereka sendiri yang mereka pilih. Tiba-tiba mereka pilih undang-undang Islam sebagai contoh. Contohnya sedikit saja, hukum ta'zir. Hukum ta'zir dalam Islam ialah sebatan untuk mendidik, bukan untuk mencederakan. Kemudian hukuman undang-undang sibil dipenjarakan dalam tempoh apa lama. Di mana hukuman ta'zir yang mendidik ini diterima oleh orang-orang bukan Islam di Aceh. Dia bimbang, takut orang bukan Islam di sini akan terima hukum. Ini sebagai satu contoh. Contohnya, kita meletakkan bantuan pada semua. Bukan saja orang Islam, tetapi bukan Islam. Saya tidak lupa bagaimana salah pemimpin MCA membuat kenyataan, dia belajar dapat beasiswa kerajaan negeri Kelantan. Dia kerana orang bukan Islam di Kelantan. Menunjukkan Islam, menunjukkan keadilan untuk semua. Jadi dia bimbang takut orang bukan Islam terpengaruh dengan Islam. Itu berlaku. Dan sebab itu berlaku kenyataan yang negatif. Itu satu. Yang keduanya, dia nak buat pilihan raya Majlis Perbandaran. Sebagai satu contoh. Majlis Perbandaran. Kalau buat Majlis Perbandaran, dalam suasana struktur masyarakat yang ada pada hari ini, di mana majoriti bandar adalah bukan Islam. Ini mengikut penyusunan British. Kalau buat pilihan raya bandaran, boleh bandar Melayu baling, marang. Itu sajalah, bergongusang boleh bandar Melayu. Bandar-bandar ekonomi, seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Ipoh, Johor Bahru, dikuasai oleh orang bukan Islam. Dalam suasana kerakusan mereka begitu rupa, maka kita minta supaya bukan tak ada pilihan raya. Tapi pilihan raya dibuat. Tapi mewakili bandar bukan saja penduduk, termasuklah semua pihak yang menghidupkan bandar itu. Pihak ilmuan, pihak akademik, pihak pekerja, NGO, peguam, peniaga kecil. Masih ada wakil dalam Majlis Perbandaran, dipilih. Itu cadangan kita. Dia tidak, dia mahu demokrasi. Macam demokrasi barat, pilih. Kita menentang. Kita tak setuju. Ini berlaku. Termasuk dalam masalah bahasa. Perlembagaan mengatakan bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Ini juga dia campur tangan. Termasuklah campur tangan urusan raja-raja. Kita kena sedar raja-raja ni walaupun ada kelemahan-kelemahannya, tapi kita kena sedar ialah satu syiar yang penting bagi orang Melayu. Kita kena sedar. Dalam Quran sendiri sebut khilafah, sebut raja, dua-dua ada. Islam menerima pemerintahan beraja ke khilafah je. Yang penting ialah menegakkan sesuatu yang adil untuk semua. Ini yang penting. Sebab itu dia nak rambak benda asas perlembagaan. Jadi hal-hal macam inilah menyebabkan kita menentang, dan lebih melampau lagi bila dia menang pilihan raya melalui Pakatan Harapan. Usaha-usaha nak
kenyataan-kenyataan yang berunsur untuk mengubah perlembagaan itu berlaku. Dan sebab itu lebih terang dan nyata kita tak boleh kerjasama dengan mereka. Ya. Baik, memandangkan Datuk Seri ada sebut berkenaan dengan perundangan tadi. Boleh kita dapatkan penjelasan berkenaan dengan usaha PAS untuk membawa RUU 355 dulu. Pada hakikatnya RUU ini bagaimana Datuk Seri dan pada tahap mana PAS apabila bersama kerajaan baru ni berusaha untuk mengetengahkan perkara itu ataupun tangguhkan dia dulu atau bagaimana? 355 ni terpaksa ditangguhkan. Ini adalah kerjasama awal antara PAS dengan UMNO. Masa UMNO dalam kerajaan. Setelah kita bincang supaya memperkenalkan undang-undang yang mendidik dalam masalah ta'zir saja. Ta'zir ialah hukuman sebab mendidik. Bukan sebab mendera. Itu saja. Iaitulah sebatan sebanyak 40 kali. Sebatan sebanyak 30 kali, 80 kali. Sebab dalam Islam tidak boleh mengoyak kulit. Tak boleh dan mencacatkan. Sekadar mendidik dan memalukan hanya untuk mendidik. Untuk ganti hukuman penjara. Kita kena sedar. Contohnya kalau buat kesalahan, kita denda. Kalau orang yang berada, denda tak jadi apa. 10,000 kecil saja. Orang miskin saja. Kalau sebab tak ada beza. Kaya miskin, rasa sama saja. Jadi undang-undang sebab ini tidak perkenal. Sebab ni tidak sakit. Tapi untuk mendidik. Ini sebagai satu contoh. Jadi undang-undang ini memerlukan simple majority. 355 simple majority. Kalau perlembagaan tutup majority. Jadi simple majority ini memerlukan undi sekurang-kurangnya lebih satu undi. Malangnya dalam UMNO tak cukup. Dalam UMNO tak semua sokong. Dalam yang masuk Pakatan Harapan tu tak sokong, tak cukup. Bila tak cukup, maka kita sekadar dapat kemuka bacaan kali yang kedua saja. Tak diundi lagi. Kerana kalau nak diundi, terpaksa buat usul sekali lagi. Kerana mengikut peraturan standing order di Parlimen, satu usul yang bukan usul kerajaan mesti memenuhi syarat-syarat yang terlalu banyak. Antaranya usul ni mesti disokong oleh seorang menteri kabinet. Kemudian mesti mendapat jumlah yang cukup. Baru dia bawa usul. Nak bawa usul saja. Sekarang ni kita dah berjaya bincang dengan UMNO dan UMNO setuju menyokong usul ni. Bila sampai peringkat nak undi, tak cukup. Bila tak cukup, terpaksa kita hentikan. Kita tangguh. Jadi sekarang ni kepada kita perlu ditangguhkan, kita selesaikan masalah darurat dahulu. Ini sangat penting bagi kita. Bahkan dalam sejarah Islam, undang-undang yang keras pun ditangguhkan bila berlaku darurat. Tahun kemarau sebagai contoh, Saidina Umar tak jatuh hukum hudud. Tahun kemarau. Masa perang, negara akan huru-hara. Tak boleh undang-undang jenayah, tak boleh keras. Jadi jenayah lari daripada pihak musuh, tak boleh. Jadi dalam asal ini kita kena tangguh dulu. Baik. Berkenaan nak beralih sikit kepada isu politik tu saya. Sekiranya pilihan raya umum ke-15 diadakan dalam masa terdekat ni. Andai katalah kita kata COVID telah dapat diredakan bulan 4, bulan 5 nanti. Menjadi persoalan di kalangan rakyat Malaysia di antara dua gabungan yang PAS sertai sekarang ni, di antara Muafakat Nasional dan juga Perikatan Nasional. Boleh Tuan Guru jelaskan mana yang menjadi pilihan PAS atau PAS ada pendekatan yang lain daripada dua gabungan ini? Kita memastikan dua-dua gabungan ini bersatu. Kerana pada kajian kita tidak ada parti yang boleh menang untuk mereka sendiri pilihan raya akan datang. Mesti bergabung dengan parti lain. Dengan sebab itu kita utamakan gabungan Parti Orang Melayu Islam dahulu. Supaya kepimpinan Islam itu dapat diwujudkan dengan kuat. Dan sebab itu kita mendesak supaya MN dan PN ini sama-sama. Kuatkan MN, perkasakan PN. Dua-dua sekali. Supaya kepimpinan Melayu Islam itu dapat bersatu dalam masa yang sama melibatkan masyarakat majmuk. Kalau orang Melayu berpecah, menyebabkan berlaku sekali lagi suasana dominasi bukan Islam yang tak salah dengan penduduk yang dominasi orang Islam. Akan berlaku kekeliruan. Kita melihat di dalam dunia sebagai contohnya tak tahan lama DPG. DPG bila kaum pendatang yang memimpin negara. Kerana dia pandai pilihan raya, dia menang, tak tahan lama. Di Peru sebagai contohnya Fujimori, orang Jepun jadi pemimpin negeri di Amerika Latin. Alamak mana dia tahan, tak tahan. Dan sebab itu Islam mensyaratkan kepimpinan Islam daripada kaum yang mendominasi penduduk. Ini syarat dalam kitab fiqh Islam. Itu. Baik, bagi Prof. Datuk Radwan mungkin nak mencelah sikit berkenaan dengan
semangat orang UMNO dengan bersatu ni mungkin masalah. Dia tidak boleh terima. Okey. Ya, pertama sekali, ini perkara yang saya anggap sangat strategik kepada politik negara, Tok Guru ya. Kalau umpamanya kita amat menyedari bahawa ketiga-tiga parti politik ini perlu disatukan, ya, dan jangan biarkan ya perkara-perkara operasional yang kecil-kecil ni mengganggu matlamat utama untuk nak menyatukan ketiga-tiga ni. Apa agaknya formula yang benar-benar boleh menyatukan ini? Sebab saya nampak dah sedikit bercelaru dan hilang fokus kepada benar-benar nak wujudkan ya kesatuan ketiga-tiga ini. So kalau umpamanya serius ya, kita panggil balik berunding, mesti ada formula. Saya rasa tidak ada perkara yang tidak boleh kita selesaikan. Cumanya ada benda-benda yang operasional yang mengatasi daripada matlamat yang sangat kudus itu. So itulah yang kita harapkan, supaya ada peneraju, ada jiwa besar yang boleh menuju ke arah itu, yang pandu kita sama-sama. Ya. Yang pertama, sebab rakyat, saya rasa kalau pandang rakyat kebanyakan, semuanya melonjak dalam hatilah, melonjak gembira melihat kerajaan yang dipimpin yang boleh menunjukkan mewakili negara yang kita impikan. Yang lain-lain juga datang, bangsa-bangsa lain pun juga semua datang untuk bernaung dalam kesepaduan ini. Ya, kalau itu dapat kita jelmakan, satu perkara yang saya rasa diimpi-impikanlah oleh kebanyakan rakyat Malaysia, Tuan Guru. Ya. Oleh kerana UMNO parti yang pernah memerintah. Jadi pada saat rasa nak memerintah tu ada lagi. Itu masih ada lagi. Itu beberapa perkara yang kita hadapi. Dan kita telah berjaya mewujudkan satu piagam muafakat nasional. Pas dengan UMNO. Dalam piagam ini kita bersetuju untuk memperkasakan kepimpinan Melayu Islam. Kita setuju. Dan mengajak parti-parti dan NGO menyertai muafakat nasional. Ini kita bersetuju. Malah bila sampai kita nak ajak, terdapat pertemuan politik antara UMNO dengan Bersatu. Terdapat ini. Walau bagaimanapun, alhamdulillah majoriti pimpinan UMNO positif. Majoriti pimpinan UMNO. Cuma bagaimana kita nak selesaikan negatif ini? InsyaAllah menjelang Raya 15 kita akan dapat atasi masalah ini, insyaAllah. Ya. So kita sedikit sebanyak memandang Tok Guru sebagai pemain utama, peneraju kepada muafakat ini, Tok Guru, ya. So kita tak boleh nak jemu ataupun give up apabila sekali cuba mungkin tak berjaya. Kita tak boleh putus asa ya untuk nak terus jadikan ini sebagai satu realiti yang benar-benar menjelang PRU15 nanti. Ya, sebenarnya saya bermain pemain berpasukan. Kita pemain berpasukan. Kalau saya seorang bawa bola, letih tak sampai ke gol. Ni sebab itu mesti dipasing-pasing yang pemain berpasukan. Kita buat pasukan, pemain. Walaupun orang nampak saya pemain utama. Tetapi pemain utama seorang tak boleh, mesti berpasukan. Alhamdulillah dalam UMNO ada pasukan kita. Dalam Bersatu ada pasukan kita. Yang pasukan. Jadi kita manfaatkan pasukan ini. Mungkin dalam masa yang dekat ini kalau ada yang tak boleh nak berjalan itulah kita tukar pemain itu. Terpulang parti masing-masing tukar pemain dia. Ya. Okey, insya-Allah. Sebab nampaknya antara PAS dengan UMNO tak ada masalah. PAS dengan UMNO mungkin dah ada platform dah cukup kuat. Piagam yang dibuat dulu dah jadi platform dah tu. Tinggal lagi nak accommodate pihak-pihak lain, itu je yang mungkin sedikit keliru lah kebanyakan orang. Ya. Okey, Dato' Sri. Terima kasih. Bercakap berkenaan dengan perpaduan Melayu, persatuan Melayu ini satu benda yang membanggakan lah yang berlaku di zaman atau di era pimpinan Datuk Seri selaku Presiden PAS. Dan cuma dalam pada itu ada juga kebimbangan apabila dikaitkan dengan soal kita tengok pentadbiran yang berlaku di negara kita akhir-akhir ini. Saya ingin menyentuh persoalan governance dan integriti itu saja. Kita lihat penguatkuasa Melayu dalam pelbagai sektor, immigration ke, custom ke,
terpalit dengan isu-isu rasuah yang begitu membimbangkan masyarakat, selain daripada masalah dadah dan sebagainya yang telah lama dikatakan. Dalam konteks ini saya ingin meninjau pendapat Tuan Guru dalam soal untuk kita kata meningkatkan integriti ni. Apa asas utama yang dianjurkan oleh Islam dalam usaha kita memperkukuhkan governance dan menuju kepada pembangunan untuk kesejahteraan rakyat ni, itu sih. Perlu diketahui bahawa Islam punya keistimewaan yang tak ada pada yang lain. Kerana peraturan undang-undang Islam ada roh, ada akidah. Yang lain tak ada roh, tak ada akidah. Undang-undang yang lain ni bila lepas daripada penguat kuasa, lepaslah. Kita orang Islam mesti percaya walaupun lepas daripada tak penguat kuasa, dalam kubur ada lagi, akhirat ada lagi, ada dosa pahala. Itu ada dalam diri orang Islam. Jadi nak tanam roh inilah perlu. Ada pada orang Islam dan tak ada pada orang lain dalam hal ini. Dan pihak lain sedar. Ini ada pada orang Islam. Dengan sebab itulah bila orang Islam buat silap, dibesar-besarkan. Kalau orang bukan Islam buat silap, disembunyi-sembunyikan. Kita kena sedar. Tidak, orang bukan Islam pun banyak juga yang buat silap-silapnya. Mungkin banyak lagi. Tapi kalau kerana mereka percaya pada orang Islam ni baik, buat silap sikit akan jadi besar. Itu berlakunya. Tanggungjawab kita ialah memperkasakan integriti dalam kepimpinan. Ini sangat penting. Dengan sebab itu langkah-langkah yang drastik diambil, tindakan undang-undang diambil dalam hal ini. Dengan sebab itulah berlaku goncangan politik. Semua ada tindakan-tindakan ini. Kadang-kadang sebab politik yang negatif ini kerana tindakan-tindakan integriti. Ini terpaksa kita hadapi. Dengan sebab itu saya percaya dalam masa yang terdekat pembersihan akan berlaku, akan menyedar dan menginsafkan kita, insyaAllah. Baik, PAS juga berpengalaman lama dalam memerintah di peringkat negeri itu sih. Dan dalam hubungan dengan persekutuan, masyarakat ingin mengetahui adakah amalan persekutuan di negara kita ni daripada pengalaman Datuk Seri, dia tidak sihat sebenarnya sehingga menyebabkan berlaku jurang, perbezaan yang tinggi antara negeri diperintah oleh PAS dengan negeri lain. Saya bagi contoh, Pulau Pinang misalnya, dikala kita kecoh pasal air ni, kita tahu ada 8 empangan di Pulau Pinang berbanding dengan 2 empangan di Kelantan saja. Apa komen untuk berkenaan hal ni? Komen saya, kita mengalami hal ini, kita tak menghormati perlembagaan. Konsep federalisme tak dihayati dengan cara yang sebenarnya. Contohnya mengikut demokrasi negara kita, ada 2 pilihan raya parlimen, pusat, pilihan negeri. Negeri, rakyat hak pilih kerajaan negeri dengan bidang-bidang kuasa dia. Dan ada bidang kuasa negeri. Bila kita pilih kerajaan negeri, yang pilihnya parti kita menghadapi hal-hal yang sangat mendukacitakan. Contohnya, macam kita mengisah Kelantan tahun 80-an, ditangguh-tangguhkan bayaran competition grant yang wajib bagi kerajaan pusat, ditangguhkan sebagai satu tekanan politik melalui media, tekanan media dan penuntutan yang tak cukup. Ini malang. Sebab itu kita menghadapi kekangan bila mengisah Kelantan. Kita mengisah Terengganu sebagai contohnya, dibatalkan perjanjian royalty petroleum yang dapat pada Terengganu untuk bernafas bagi Kelantan juga. Sebagai satu dengan politik yang tidak mengikut konsep federalisme. Tak dibuat pada Sabah. Masa Sabah dipend oleh PPS. Tak dibuat pada Singapura. Masa Singapura dalam Malaysia. Tak dibuat pada Pulau Pinang. Malangnya bagi kita dilakukan begitu. Itu kita hadapi. Dan sekarang ni alhamdulillah dengan berlakunya tsunami politik PRU ke-14 menginsafkan kita semua. Dan sebab itu berlaku satu perubahan. Bila kita sekarang ni dah sama-sama dalam Perikatan Nasional, keadaan itu sudah berubah. Baik, memandangkan PAS merupakan satu-satunya parti yang lama berkuasa khususnya di Kelantan. Biasa Kelantan dirujuk sebagai satu model lah untuk merealisasikan konsep pembangunan PAS ni. Tapi banyak yang berpendapat yang Kelantan ni dalam segala seginya tidak berubah. Dari segi peluang pekerjaannya, dari segi industrinya, masalah sosialnya. Sedangkan dia untuk satu jangka masa dipimpin oleh ulama. Begitu juga dengan kemudahan asas, jalan raya, air dan sebagainya kan.
Sehingga ada yang mengatakan Kelantan is negeri yang gagal ataupun failed state. Adakah ini perancangan daripada politik di luar Kelantan ataupun sememangnya kegagalan pihak yang diamanahkan, khususnya kalau di Kelantan beza dengan Terengganu dengan Kedah sebab dia diberi kepada teknokrat. Tapi di Kelantan ni nampaknya menteri besar dia, esko-esko dia ada banyak daripada ulama. Adakah ini pada pandangan Guru kelemahan barisan ulama, pimpinan ulama di Kelantan untuk memahami pengurusan moden yang diperlukan oleh masyarakat atau bagaimana? Perlu diketahui di sana ada perbezaan pendapatan negeri. Antara negeri ada beza. Kita kena sedar. Di antaranya sebab-sebab yang saya sebutkan tadi kerana konsep federalisme yang tidak dihormati. Ini jadi masalah. Namun kita berjaya memerintah lama di Kelantan kerana integriti yang dapat kita wujudkan. Mendapat pilihan rakyat. Dan kita berjaya mendidik rakyat. Pendidikan pembangunan manusia sangat berjaya di Kelantan. Dengan sebab itulah di Menara Gading, di universiti, anak-anak Kelantan lebih ramai daripada orang lain. Ini hebat. Dan kita melihat bagaimana orang Kelantan banyak bekerja di Kuala Lumpur, di Singapura. Bila bekerja, kedai-kedai makan ni banyak orang Kelantan, banyak perkara-perkara dengan orang Kelantan, kegiatan ekonomi Kuala Lumpur banyak orang Kelantan, dia bawa balik ke negeri dia. Orang Kelantan walaupun ekonomi negerinya begitu, tapi rakyatnya senang. Itu satu keadaan yang berbeza di Kelantan. Yang penting jangan kerajaan senang, rakyat susah. Kerajaan senang, rakyat susah. Yang penting rakyat senang. Jadi rakyat senang. Bila rakyat senang, ada kesedaran, ada kepahaman, dia mau bertahan dengan kerajaan itu. Dengan perubahan yang berlaku ini, insya-Allah akan berlakulah keadaan-keadaan yang positif dan mengatasi negatif yang tersebut tadi, insya-Allah. Ya, masalahnya di Kelantan saya tengok tu Sri, bila dia betul dia berhijrah keluar, tetapi bila dia berhijrah dia tak balik lagi sebab dia beli rumah di luar dan sebagainya. Yang beli rumah di Kelantan pun dia tak duduk, dia just buat tempat bercuti je. Jadi Kelantan kehilangan kepakaran sebenarnya. Ya. Dia bantu keluarga dia. Dia bantu keluarga dia di sana. Dan apa yang menarik orang Kelantan, dia semangat Kelantan dia tak berubah. Bukan bahasa dia tak berubah, dia pergi mana-mana pun. Semangat dia tak berubah. Dan sebab itu pegawai yang bekerja di pusat boleh bantu negeri dia. Berbeza dengan pegawai Terengganu, dia tak bantu negeri dia. Pegawai Terengganu. Orang Kelantan ni, semangat Kelantan dia kuat, dia tak lupa negeri dia. Dia salur ke negeri dia juga. Tapi negeri lain, Terengganu saya sebutlah negeri saya sendiri. Kadang-kadang dia duduk Kuala Lumpur, dia tak tolong. Itu masalah. Dengan sebab itu Kelantan boleh hidup walaupun dalam keadaan kita kata pada zahirnya lemah, tapi dia punya trust itu kuat. Ya. Baik, saya nak pindah keluar sikit. Ini berkaitan dengan fungsi yang diamanahkan kepada Datuk Seri iaitu sebagai duta khas Malaysia Bersatu Menteri ke Timur Tengah. Kalau boleh Datuk Seri jelaskan berapa inisiatif yang dibuat setakat ini untuk kebaikan rakyat Malaysia dan kita juga ingin dapat pandangan Datuk Seri berkenaan dengan masyarakat Islam di dunia ni, kalau kita boleh jadikan contoh satu atau dua negara mana dan kenapa, apa ukuran yang Datuk Seri pakai untuk menunjukkan kejayaan tu? Sehingga ini orang Islam tak boleh kata mengata antara satu sama lain. Kita baru bebas daripada penjajahan, tak lepas kepupung penjajahan itu. Kita melihat bagaimana negara-negara Arab sendiri yang kayanya, hartanya, tapi melabur di Eropah, melabur di Amerika, tak melabur di negeri dia sendiri, negeri Islam. Jadi peranan saya ialah menginsafkan rakan-rakan negara Arab. Antara tugas sebagai duta khas ialah yang pertama ialah menarik pelaburan. Negara-negara Asia Barat datang ke Asia Tenggara, khususnya Malaysia. Begitu juga kerjasama pendidikan, pelajaran, kerjasama sains dan teknologi. Dan itu langkah yang diberi pada saya, kerjasama memperkasakan Islam. Sehingga hari ini 90% duta sudah ditemui suasana COVID. Tak boleh pergi ke luar negeri, tapi bertemu dengan duta-duta dan mendapat respon yang sangat positif. Timur Tengah yang dimaksudkan ialah negeri Arab, Turki, Azerbaijan, Iran. Termasuk Iran. Itu Timur Tengah. Negeri Arab, Utara Afrika, sekadar Mesir. Itu saja. Dan Alhamdulillah kita berjaya menaikkan pasaran kelapa sawit kita. Pasaran getah kita.
dan menarik pelabur datang ke sini, khususnya kawasan orang Melayu Islam di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, menarik mereka datang melabur. Selama ini mereka labur di US, mereka berlabur di Eropah. Suasana Eropah pun suasana yang tak, situasi yang tidak menyenangkan, menyebabkan mereka pindah datang ke negeri kita. Ini baru peringkat awal. Malangnya COVID-19 ini menghalang untuk aktif dalam follow up ini. Itu saja. Kita lihat hampir setiap konflik yang berlaku di Timur Tengah, Datuk Seri, sama ada di Iraq ke, di Yaman ke, di Syria ke, di belakangnya ada persoalan yang telah, atau isu yang telah beribu tahun bermain di situ, iaitu pertentangan di antara Sunni dan Syiah. Di samping kita tidak nafikan ada campur tangan kuasa asing dan sebagainya itu. Dan akhir-akhir ni kita lihat perkara ini juga menjadi masalah ataupun isu di Malaysia ni apabila aliran Syiah ni dibawa ke Malaysia. Bagaimana Datuk Seri melihat keseriusan masalah ini? Atau itu hanya sekadar ciptaan saja? Kepada saya, isu mazhab ni diapi-apikan oleh musuh kita. Padahal perbezaan mazhab ni sudah ada sejak 1000 tahun. Sejak berlakunya kejatuhan Khulafa' Rasyidin, naik Umayyah, perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah, timbulnya mazhab. Pada asalnya pertelekahan politik sahaja, asalnya. Pelantikan politik sahaja antara orang Islam dengan Islam. Setuju dengan Muawiyah, setuju dengan Ali, itu saja. Tak sampai perkara hukum. Bila dah lama melarat, sampai perkara hukum jadi melarat. Namun demikian, kita mempunyai warisan ilmu yang muktabar, warisan ilmu yang muktabar daripada semua mazhab. Apa yang menarik, ulama-ulama yang muktabar kalangan mazhab Sunni mengaji dengan Syiah mengaji dengan Sunni tahun dulu. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah belajar dengan Ja'far As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq belajar Imam Abu Hanifah. Mereka berbeza antara satu sama lain. Yang krisisnya orang bawah saja. Jadi orang bawah inilah yang diapi-apikan. Kita kena sedar bahawa dalam Sunni ada puluh-puluh mazhab, dalam Syiah ada puluh-puluh mazhab, dalam Khawarij puluh-puluh mazhab. Jadi OIC melalui inisiatif Majma' Fiqh, iaitulah bidang fiqh di bawah OIC, telah berjaya membuat satu ketempelan. Di sana 8 mazhab yang diiktiraf sebagai orang Islam. Iaitulah dalam Sunni, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Zahiri. Dalam Syiah, iaitulah mazhab Ja'fariyah dan Zaidiyah. Dalam Khawarij, mazhab Ibadhi yang ramai pengikut di Oman, di Algeria. Ini dianggap sebagai mazhab yang ada buku, ada kitab, ada rujukan, ada kitab dakwah dia. Yang bezanya masalah cabang, bukan masalah dasar. Jadi yang ini yang dipakai. Ini pengikut yang ramai. Pengikut yang melampau itu tidak banyak sebenarnya. Tapi ini yang digunakan oleh musuh-musuh Islam. Apa yang membimbangkan kita ialah mazhab inilah yang dijadikan asas oleh penjajah, itu kauman asas oleh penjajah untuk memecahkan orang Islam. Di mana berlakunya perang proksi di Asia Barat pada hari ini. Perang proksi ini mereka jadikan mazhab dan kaum agama. Ada orang Arab Yahudi, ada orang Arab Kristian, ada orang Arab Islam, ada Sunni Syiah. Ini dijadikan bukan saja Sunni Syiah, Syiah dengan Syiah pun bertempur di Iraq, Sunni dengan Sunni pun bertempur. Begitu sekali. Dan semua pihak ini ada penyumbang dia. Ini dengan sebab itulah saya memilih Malaysia ini pendekatan demokrasi, bukan pendekatan lain. Kalau memilih tanpa demokrasi akan jadi peluang kepada perang proksi sama kita sendiri yang mengundang campur tangan asing. Dan saya sampaikan pandangannya berakan-rakan di luar negara. Pada awalnya mereka mencemahkan saya kerana saya bukan Arab. Kerana bukan Arab. Bukan Arab dia tak hormatilah. Jadi sekarang baru mereka sedar. Dan sebab itu kita melihat Turki dah berdamai dengan Qatar. Qatar dah berdamai dengan Iran sekarang ni. Saudi akan berdamai dengan Iran. Akan berlaku perdamaian ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau kita lihat daripada kacamata politik Islam di seluruh dunia, tidak keterlaluan kita kata PAS merupakan antara parti yang tertua di dunia yang menyertai pilihan raya dan berjaya membentuk kerajaan sejak 1959 di Kelantan sehingga hari ini. Dan dalam konteks itu kita nak pergi ke depan tu selepas zaman COVID, zaman masalah yang kita hadapi ini. Apakah rupa bentuk masyarakat Malaysia yang PAS inginkan ataupun impikan, dan apa jenis sebab kita tahu masyarakat Malaysia ni pelbagai dan apa nama ni, tambah dengan globalisasi dan sebagainya, bukan sekadar
Melayu, Cina, India sekarang. Kita selain pada Iban, Kadazan, kita juga ada komuniti yang daripada Timur Tengah menjadi pelarian, daripada Rohingya dan sebagainya. Dalam rangka itu, apa bentuk muafakat yang kita perlukan untuk ataupun kefahaman Datuk Seri berkenaan dengan konsep bangsa Malaysia itu sendiri bagaimana? Ya. Yang pertama, kita kena sedar bahawa Quran mengatakan Allah Ta'ala utuskan Rasul dengan bahasa kaum masing-masing. Dalam Quran dan surah Ibrahim. Nabi diutus dengan bahasa masing-masing. Walaupun Quran dalam bahasa Arab, kita perlu terjemahkan Islam kepada bahasa kita untuk bangsa kita. Yang pertama, kita ambil acuan Nabi kita Muhammad SAW yang ditunjuk oleh Tuhan. Yang itulah yang pertama, menyatukan orang Islam. Menyatukan manusia. Menyatukan Islam dulu, menyatukan manusia yang kedua. Menyatukan Islam, Nabi satukan Muhajirin, Ansar. Ansar itu Aus dan Khazraj. Aus ni dua kabilah di Madinah yang masuk Islam, dia bersatu. Muhajirin yang bukan orang Madinah, disatukan. Orang Islam jadi satu dulu. Ini maksudnya kita satukan PAS, UMNO bersatu. Satukan ini dulu. Kemudian dia ajak bukan Islam yang tidak ekstrim. Nabi mengajak orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, termasuk Kristian Najran, termasuk orang musyrikin, penyembah berhala Khuza'ah. Dia ajak bersama, bergabung. Ini pendekatan kita ambil. Jadi kita ajak yang tidak ekstrim bersama dengan kita dalam masyarakat majmuk dan menerima kepimpinan Islam. Apa yang menarik dalam politik Islam ni, Islam menerima penglibatan politik orang bukan Islam. Kalau negara komunis, bila komunis yang memerintah, dalam kabinet mesti orang komunis jadi menteri. Sudah tak boleh. Kalau di Amerika, Demokrat yang memerintah, kabinet semua orang Demokrat. Kalau di Republikan. Kita orang Islam, Al-Mawardi pernah sebut dalam kitab dia, kita orang Islam boleh melantik orang bukan Islam jadi menteri dalam kabinet negara Islam yang tidak berkait dengan agama. Menteri Kerja Raya, Menteri Kesihatan, berkait kehidupan manusia. Itu tak jadi salah. Kita ambil kepakaran bukan Islam, orang bukan Islam yang tidak ekstrim, yang menerima masyarakat majmuk hidup bersama kita. Ini pendekatan yang perlu kita ambil. Ya. Baik, kita untuk terakhirnya tu ya. Kita ada, sebelum tu Datuk ada nak tanya lagi? Bukan, terlanjur tersebut mengenai kerjasama dengan parti-parti bukan Melayu. Ya, kita tahu ya, bukan Melayu yang dominannya DAP contohnya, Tuanku ya. Ada ura-ura yang kita dengar bahawa UMNO Barisan Nasional ya ada cadangan ya, ataupun paling tidak pun terlintas dalam kepalanya untuk kerjasama dengan parti PKR dan secara tidak langsung juga dengan DAP. Dan pengalaman PAS kerjasama dengan DAP satu masa dulu agaknya, apa lesson to be learned, apa pengajaran yang boleh kita dapat daripada kerjasama yang pernah satu masa dulu PAS alami. Yang itu mungkinlah saja nak kita dapat pencerahan Datuk Seri Tuan Guru. Terima kasih. Ya. Yang pertama, kita pun mengenali politik orang bukan Islam. Ya, kita sedar politik bukan Islam di Malaysia ni bukan bergantung pada parti politik. Dengan sebab itu dalam senario raya tempat kita, DAP kadang-kadang dapat 4 kerusi, kadang-kadang 20 kerusi, kadang-kadang turun. Ini DAP menengok dia tidak ada banyak cawangan macam kita, tidak live, tak macam UMNO. Dia mengikut rasa kaum dia. Kita lebih melihat bahawa mereka dikuasai oleh NGO mereka yang punya kepentingan mereka. Oleh NGO menggerakkan sokong parti ini. Ini berlaku dalam politik mereka. Dengan sebab itu kita tak takut pada DAP ini. Dengan sebab itu kita melihat dalam masa yang sama juga yang Profesor sebut tadi itu sudah direalisasikan, cuba nak dilaksanakan di Perak. Di Perak dia cuba nak tubuh kerajaan. Pakatan UMNO dengan PS. UMNO anak dua di Kuala Lumpur gagal oleh kerana tak cukup jumlah. Segelintir daripada UMNO saja yang cuba nak kerjasama dengan parti ini, melibatkan DAP, PKR tak berjaya. Akhirnya mengambil suatu pendekatan, ambil PKR saja, tak ambil DAP. Ajak PAS sama. Lepas tu baru ajak DAP kemudian. Kita tahu semua itu. Kemudian tak berjaya juga. Jadi akhirnya pindah ke Perak. Bila buat di Perak,
Walaupun kita PAS ada 3 kerusi, UMNO ada 27 kerusi, besar kerusi dia. Tetapi UMNO tak bersetuju. Tak sekata dalam UMNO sendiri. Bila ada tentang UMNO tak berjaya nak suruh kerajaan. Dengan sebab itu balik pada Perikatan Nasional balik di Perak. Alhamdulillah. Ya. Okey. Terima kasih. Kita tahu dalam pilihan raya, dalam demonstrasi yang dianjurkan oleh PAS, PAS berjaya menunjukkan satu semacam ada tenaga lah yang menggerakkan pengikut-pengikut PAS ni untuk keluar beramai-ramai. Persoalan kita, adakah PAS pernah ataupun telah ada perancangan, terutama selepas zaman COVID ni Datuk Seri, untuk menggerakkan tenaga tu tadi dalam konteks untuk mempertingkatkan kebajikan, misal kata membantu masa banjir ke, membantu memberi penerangan kesihatan ke, soal pendidikan, sebab kita tahu pendidikan dalam zaman COVID ni menjadi satu jurang yang mana masyarakat tertinggal tu banyak. Adakah PAS berhasrat untuk menggunakan tenaga yang ada ini atau bagaimana tu sih? Pengalaman kita demokrasi jalanan Arab Spring. Pengalaman Arab Spring. Arab Spring ni berlaku spring yang tidak berbuah. Musim bunga yang tak berbuah, itu berlaku. Tak berbunga. Dan kita dapat kepada campur tangan asing yang menggerakkan kita di belakang. Itu lebih begitu. Memang kuasa-kuasa asing ini suka kalau kita huru-hara. Mereka boleh bertapak lagi. Kalau dulu bertapak ketenteraan, politik, ini bertapak ekonomi. Kita selama-lamanya duduk di belakang dia. Dengan sebab itu dia sangat suka kalau kita huru-hara. Oleh kerana itulah masa demonstrasi bersih 1, bersih 2 kita ikut. Memang PAS boleh kerah orang seramai-ramai. Bahkan masa exit PAS boleh kerah sampai 4 juta untuk protes DAP nak buat satu perubahan di negara kita. Yang kita berjaya. Dan kita sedar kita tak boleh teruskan perkara ini. Kerana saya sebut dalam penjelasan tadi, kalau kita buat perkara ini akan jadi ekstrim. Mengundang campur tangan asing. Dan sebab itu lebih baik kita bergerak terus dalam masyarakat. Secara bercampur dengan masyarakat, maka program-program kita bukan sahaja sifat politik, tapi serampang banyak mata. Bukan serampang satu mata. Maka terlibat kegiatan pendidikan, pelajaran, kebajikan, mesti turun dalam masyarakat. Dan Alhamdulillah, sahabat-sahabat kita UMNO dan Bersatu ikut sama dalam kegiatan ini. Jadi kita kena gerakkan masyarakat kita dengan kegiatan yang lain. Bukan habis masa dengan politik. Dengan itu saja. Kita kena sedar bahawa masyarakat sangat mempengaruhi politik. Kalau politik tak ada pengaruh masyarakat, tak ada guna politik itu. Dengan sebab itu, akaumi masyarakat sangat penting. Maka kegiatan masyarakat, kepahaman masyarakat, kesedaran masyarakat, ini sangat penting. Dalam membetulkan politik, melahirkan pemimpin yang integriti, ini sangat penting. Ini keutamaan kita. Kerana kita, Nabi kita Muhammad SAW menegakkan negara depan bangunan insan dahulu. Bangun manusia itu dulu. Bangun peribadi itu dulu. Baru tegakkan negara. Dan sebab itulah Tuhan pilih Islam bermula dengan Mekah, negeri yang tak ada hasil, yang tak ada air, yang tak ada apa. Padahal boleh pilih negeri yang kaya dengan sumber-sumber. Tapi Tuhan pilih tempat yang begitu rupa supaya manusia membina jati diri betul-betul. Yang berilmu, yang berpengetahuan, pengalaman, akhlak dia baik, baru dia cari harta, dia dapat gunakan sumber. Kalau ada sumber ilmu tak ada, perangai tak baik, tak ada guna. Dengan sebab itu, pembinaan insan sangat penting. Dengan sebab itu, kegiatan bersifat masyarakat, nak tarik masyarakat ni, yang pertama dengan kepahamannya, yang kedua buat budi pada dia. Dengan sebab itu, kepahaman dan kebajikan dua aspek sangat penting yang perlu diberi penekanan. Ya. Baik. Ya, bagi Datuk ada soalan lagi? Bukan, saya teringat tadi himpunan-himpunan dan sebagainya, ya. Dan saya terbayang, ya, semasa perhimpunan AISER itu, ya, merupakan satu perhimpunan manifestasi solidariti ummah yang saya katakan. Tapi tak bolehlah macam tu terus, hancur negara. Tapi sekali-sekala kalau kita manifestkan, kita ekspreskan, kita zahirkan solidariti kalangan ummah itu, saya rasa kita banyak benda yang kita boleh. Dan saya rasa darah yang mengalir ini, ya, rasa kita nak menangis lah bila melihat semangat solidariti ummah
yang sebegitu rupa. Dan itu kalau terjemahkan dalam aspek-aspek kehidupan yang lain. Bagaimana umpamanya kita nak mengangkat nasib masyarakat, mari kita sama-sama lepaskanlah perasaan dan selepas itu kerja sama-sama. So saya rasa semangat itu, saya betul-betul Tuan Guru, saya rasa miss betul lah yang I said itu, yang walaupun umpamanya sebagai sebuah negara tak sepatutnya ada selalu, tapi sekali-sekala ya bila dizahirkan itu semangat bara itu datang. Nah itu yang saya rasa tak tahulah macam mana bila dia macam salji turun lepas tu cair terus hilang. So kalau boleh datang lagi musim salji, datang balik semangat itu Tok Guru ya. Ya insyaAllah. Itu saya setuju lah. Okey. Baik, bergerak ke hadapan. Datuk Azmi, terima kasih banyak. Terima kasih tu. Bergerak ke hadapan, apa polisi ataupun idea yang PAS nak lihat dalam masa pendek dan jangka masa panjang dilaksanakan oleh pihak kerajaan, Tok Sri? Dalam jangka pendek ialah selesaikan masalah yang segera. Ini sangat penting. Kerajaan jangan bakhil. Belanja. Belanja. Kita belanja keperluan rakyat, ini sangat penting. Kerana kita belanja mendatangkan berkat, mendatangkan kesedaran, kepahaman, menambahkan hasil. Jangan ada orang menganggap berbelanja ini akan menghilangkan hasil negara. Tidak. Kalau kita belanja dengan betul, menambahkan hasil negara. Menambahkan lagi, rakyat akan semangat. Dan menambah pendapatan kerajaan. Itu sebenarnya, jangka pendek. Alhamdulillah, kita dapat memberi kepahaman ini dalam kita gerak sama dalam Perikatan Nasional, sehingga kita bertemu dan bincang dari semasa ke semasa. Ini memberi keinsapan yang banyak pada kita. Apa yang berlaku itu mengandung hikmah. Dari segi jangka panjang, kita kena sedar bahawa kita mesti membina jati diri kita sendiri yang bergantung pada orang. Mesti elak campur tangan asing dalam negara kita. Mesti. Jangan kita ubah kita sendiri. Tuhan ubah nasib kita ubah diri kita sendiri. Jangan kita bergantung pada orang. Walaupun bertawakal kepada Allah, mesti ada usaha kita sendiri. Kalau kita gantung pada orang, kita jadi hamba orang. Tidak boleh. Walaupun kita lemah macam mana sekalipun, kita memanfaatkan apa yang baik kepada orang. Itu saja. Jangan bergantung pada orang. Ini sangat penting. Ya. Baik, untuk yang terakhirnya, kita ingin minta pesanan terakhirlah Datuk Seri pada masyarakat kita dalam menghadapi situasi sekarang ini dan usaha-usaha di peringkat kepimpinan yang perlu diperkukuhkan lagi selepas di zaman COVID ini. Silakan Datuk Seri. Saya pernah sebut pada rakan-rakan, bukan di Malaysia, termasuk negara Arab. Jepun, Jerman yang kalah Perang Dunia Kedua. Pada adaan jadi abu lah. Dia bangkit satu bangsa dan negeri yang perkasa, yang hebat. Dengan jati diri dia sendiri, integriti dia sendiri. Pada dia bukan Islam. Kita orang Islam, Tuhan beri kepada kitanya hasil bumi paling banyak. Sumber paling banyak. Dalam peta dunia paling strategik dalam dunia. Tengok dalam peta perjalanan, hubungan antarabangsa, laluan negeri Islam semua. Selat Melaka, Laut Merah, terusan Suez, sampai Gibraltar. Semua lalu. Semua sumber petroleum, sumber pertanian, semua guna orang Islam. Tenaga manusia kita banyak. Ilmuwan kita banyak. Malangnya setengah ilmuwan kita duduk negara asing. Duduk di luar. Banyak pembangunan di Eropah tu, saintis-saintis, dia bukan orang Amerika pun. Sebagiannya orang Pakistan, orang Arab, orang Melayu pun ada. Tapi kerja tak balik di sini. Kemudian research kita sendiri. Kena berdikari kita sendiri. Ini sangat penting. Sebab itu saya sebut tadi, ilmuwan-ilmuwan kita, mahasiswa kita mesti mendalami jurusan masing-masing, biar mendalami sungguh-sungguh. Dan dia sungguh-sungguh kita melihat bagaimana orang Eropah dia kalau dia mari tempat kita, dia belajar habis-habisan. Sebenarnya tamadun barat itu curi tamadun kita sebenarnya. Kita tak ambil tamadun. Dia curi tamadun kita. Malangnya kita tidur dalam cahaya, mereka buta dalam gelap, celik dalam gelap. Kita dalam cahaya Islam, tapi kita tidur. Mereka dalam gelap, mereka jaga, meraba-raba. Dengan sebab itu, patutnya kita celiklah dalam cahaya Islam ini. Ini sangat penting. Wallahualam. Terima kasih banyak kepada yang bahagia, yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang,
terhadap penjelasan yang berapa masalah yang kita hadapi tadi. Sesungguhnya kita dapati banyak buah fikiran dan cadangan dan idea yang Tuan Guru berikan patut kita jadikan dasar dan pegangan supaya masyarakat kita kembali menjadi kuat selepas krisis yang kita lalui ini. Dan kita sebagai masyarakat Islam dapat merealisasikan atau memindahkan dalam kehidupan. Bukan perkara-perkara yang cantik, yang molek itu berada dalam tingkat idea saja, tetapi dapat dilihat keindahan Islam itu dalam aspek kehidupan kita bernegara, insya-Allah. Dan pada masa akan datang, insya-Allah, jika diberi kesempatan, kita akan jemput lagi Yang Berhormat Datuk Seri. Harap dapat sudi-sudi. InsyaAllah. Datuk ada kata-kata lagi? Okey, Saya terima kasih banyak-banyak kan diberi percayaan. Diberi percayaan untuk berdialog dan memberi pandangan. Saya juga ambil manfaat sedikit sebanyak. Soalan-soalan ni menambahkan lagi kesungguhan saya untuk kaji lebih lagi. Kerana bukan saya boleh jawab semua. Saya tak puas hati jawapan itu. Perlu kepada penelitian lagi. Cumanya Cik Guru kalau boleh kita ada pernah satu masa dulu diperkenalkan kejahatan politik ni. Sementara ni tutuplah switch politik kejap dan kita tumpukan kepada masalah negara. Kalau boleh sampai betul-betul gada. Sebab kekuatan kita akan habis begitu saja, habis tenaga tapi tak jadi ke mana. Kita tutup switch politik kejap. Akhir sekali saya nak pantun Dua Melaka tu Guru. Penakik pisau seraut, ambil galah batang lintabung, seludang ambil kajiru. Yang setitik kita jadikan laut, yang sekepal kita jadikan gunung, alam terkembang kita jadikan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi, Yang Berhormat Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.